ambil daripada berbagai negara termasuklah India, Mesir, Barbados dan lain. Itu catatan bukan Islam. Sedangkan orang Islam menulis lebih awal mengatakan belian yang terbesar dunia yang terdapat di mahkotanya ialah daripada Andalusia yang dirampas daripada Khalifah Muhammad SAW apabila satu masa mereka menguasai Sevilla. Dan ini didakwa oleh Harold Brooks Baker yang menimbulkan satu perbincangan yang luas, dan inilah silsilah yang muktamad. Sama ada tepat atau tidak, tuan-tuan boleh kembali semula. Ada 24 keturunan daripada Queen Elizabeth yang ketiga sampai Rasulullah melalui Sayyidina Hassan bin Ali. Keturunan tidak penting. Keimanan ialah perkara yang berbeza. Dan dengan sentimen ini dikatakan Queen Elizabeth juga sedikit terpengaruh apabila dia mengetahui keturunan mereka daripada Islam. Walaupun kerajaan British yang sangat anti kepada Islam, Queen juga sebagai ketua agama Kristian tidak terkecuali, tetapi dia tunjukkan sedikit sifat lunak kepada Islam. Dia menunjukkan sifat lunak sedikit kepada Islam, sehingga dia dalam pakaian ini dia boleh bertelansur untuk menunjukkan dia boleh satu masa untuk tunjukkan kepada umat Islam dengan pakaiannya. Wallahu a'lam. Dan saya nak ingin teruskan apakah sikap Charles terhadap Islam. Dia adalah keturunan yang sama, dan sentimen yang dia adalah keturunan yang baik ini daripada Islam membuatkan dia banyak mengunjungi negara Arab, dan dia disebut oleh pemberita ataupun jurnalis di Eropah sebagai a friend of the Arabs. Dan ini menggambarkan sesuatu. Barangkali ini ialah perdi, barangkali ini bukan konotasi yang baik. Maksudnya hati-hati, Charles itu ialah kawan orang Arab, dan dia pernah mengunjungi Raja Jordan, Raja Abdullah. Raja Abdullah ini diketahui ialah keturunan Rasulullah. Dia adalah di antara raja yang diakui keturunan daripada Rasulullah, sebab moyangnya ialah Syarif Hussein. Syarif Hussein ialah Gubernur Mekah yang dilantik oleh Osmaniyah, dan dia adalah cicit keturunan Rasulullah. Maksudnya daripada keturunan Rasulullah yang diberikan peranan khusus sebagai Gubernur Mekah sepanjang sejarah umat Osmaniyah. Dan Raja Abdullah Jordan ialah keturunan daripada Syarif Hussein. Syarif maksudnya dia daripada keturunan Rasulullah. Said juga maksudnya dia keturunan Rasulullah. Dan dia selalu mengunjungi negara Arab. Itulah Charles. Apakah yang dia fikirkan, wallahu a'lam. Tetapi kita lihat apakah dia berikan ruang sikit kepada umat Islam untuk berkembang di England. Inilah satu perkara yang dibincangkan. Ada orang mengatakan tak perlu kita bincangkan, kenapa kita nak bergantung pada orang Islam. Bukan. Dia adalah sebagai monarki simbol di UK, dan umat Islam sangat ramai di UK. Sekarang umat Islam sedang berkembang dengan cepat di England, dan jumlah sebagaimana disebutkan tadi, sekurang-kurangnya 3 juta umat Islam yang hidup di England. Dan berbeza dengan Macron, Presiden Perancis yang menekan umat Islam. Kita sangat bimbang sekiranya polisi yang dilakukan sebagai Perancis, masjid di Paris ditutup, wanita dilarang daripada memakai hijab, dan kita harap tidak berlaku di England. Dan kita lihat suasana yang dihadapi oleh Charles, mudah-mudahan dia tidak melakukan perkara tersebut. Dan lebih menarik, dia dilantik sebagai patron, sebagai orang yang menjaga ataupun sebagai orang yang penting, ketua dalam Islamic Center Studies, Oxford Center of Islamic Studies. Dia dilantik sebagai patron, sebagai ketua, sebagai simbol, dan dia dilantik sejak pada 1945. Kenapa ke intelektual kita di Oxford melantik dia sebagai patron? Mesti ada satu sebab. Maknanya salah satu penaung. Ketika Belgium mengharamkan pakaian hijab kepada muslimat, dia yang membela. Tetapi dia tak kuasa. Dia sampaikan mesej kepada kerajaan Belgium, hati-hati sebab Muslim ada hak untuk hidup di Belanda. Jangan jadikan mereka sebagai kelas kedua. Charles beritahu Belgium. Tetapi berita ini mereka tak keluar. Sekarang telah dikeluarkan berita ini untuk menunjukkan bahawa Charles sangat sayang pada Islam, walaupun dia adalah ketua parti Kristian. Dia memberi peluang kepada umat Islam untuk berkembang. Dan oleh sebab itu sekarang dia telah dikeluarkan sifat dia satu persatu, dikeluarkan oleh jurnalis. Sekarang semua sifat Islam Charles dikeluarkan.
dikeluarkan sebab untuk menunjukkan bahawa raja ini tidak layak untuk menjadi raja England. Itulah yang mereka sebut. Dan gambar-gambar menunjukkan bahawa dia sangat mesra dengan muslimat. Siapakah Charles? Dan orang yang menentang Islam tidak mungkin redha pada Islam, ataupun orang yang memberikan kredit pada Islam. Dan kita boleh ambil ini sebagai satu tebantara untuk kita meneruskan perbincangan ini. Dalam konteks ini, apabila Yahudi telah menyerang Palestin berkali-kali, dia melawat Palestin dan memberikan harapan bahawa perkara ini tidak akan berlaku lagi. Dia mengatakan bahawa masa depan Palestin harus diberikan perhatian. Tidak ada pemimpin Eropah. Berita ini tidak dikeluarkan seperti ini, tetapi dikeluarkan hari ini. Sebab mereka nak tunjukkan Charles sangat rapat dengan Islam. Dibimbingi ini mempengaruhi perkembangan Islam di England. Sedangkan Queen, walaupun dia tidak ada peranan dalam konteks ini, tetapi Islam masih berkembang dan dipecah rahsia dia sedang belajar Quran. Dia membaca Al-Quran dalam terjemahan, dia tak faham hati. Dia baca bahasa Arab, sekarang dia sedang belajar bahasa Arab. Untuk pahami Al-Quran dalam bahasa asal. Dia ketua Kristian. Ini dikeluarkan hari ini, berita ini keluar hari ini. Sama ada betul atau tidak, tuan-tuan boleh nilai. Ini dikeluarkan oleh jurnalis mereka sebab mereka sangat benci pada tokoh ini, pada raja ini. Dan barangkali untuk memperingatkan kepada rakyat Eropah bahawa raja ini tidak sama raja lain. Dan dia pelajari Al-Quran, dan semakin dibenci Islam, dia semakin mempelajari Al-Quran daripada sumber asalnya. Dan itulah raja yang tidak diketahui ini. Dan dia pernah mengatakan bahawa bahasa dia kata, at the heart of Islam is its preservation of the view of universe. Islam satu-satunya agama yang melihat alam agama manusia sebagai satu kesatuan. Tidak dalam Buddha, tidak dalam Hindu, tidak dalam Kristian. Setiap baik kata dia memuji Islam. Ini sangat dimarahi oleh Eropah. Dia kata Islam tidak pernah separation of man and nature, religion and science, mind and matter. Dan inilah yang dipresent dalam Islam yang disebut metaphysical, iaitu lawan kepada physical. Physical ialah yang kita nampak, metafizik yang tak nampak, tetapi Islam mementingkan yang tak nampak ini, rohani. Dan inilah yang menyebabkan orang benci pada dia. Yang menarik ialah dia ada taman peribadi di Gloucestershire, begitulah baca agaknya. Dan dia tanam buah-buah ada Al-Quran. Buah-buah yang ada Al-Quran dia cuba tanam di situ, antaranya buah fig, buah ara, watin, buah zaitun. Buah zaitun dia tanam. Dia tanam buah pomegranate atau rumman. Dan dia panggil ini ialah garden carpet. Dan carpet garden. Dan kenapa dia pilih ayat Quran ini? Ini yang menimbulkan kesaksian orang Eropah. Dia sangat cinta kepada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi ansha jannatin marashatin wa marashatin wan nakhla zar mukhtalifan wa nakhla wa zar mukhtalifan ukulhu wa zaitun rumman. Ini yang dia sebut. Wa zaitun rumman. Wa zaitun buah zaitun, olive. Wa rumman ialah pomegranate. Delima. Dan dia tanam dalam kebun dia ini buah delima, buah fig, buah tin, buah olive, buah zaitun. Dan dia nak tanam buah-buah yang terdapat Al-Quran. Ini yang sangat disangsi oleh orang England. Dia ingin tanam dalam kebun dia ini buah-buah yang ada Al-Quran. Pelik. Buah tin, buah pisang, pomegranate, buah zaitun, anggur, dia tanam dalam kebun dia. Dan dia sentiasa menghabiskan masa dalam kebun dia. Ini dia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Syed Hussein Nas. Siapa Syed Hussein Nas? Intelektual kita yang banyak menulis tentang falsafah Islam, sains Islam dan spiritual Islam. Dia sangat dipengaruhi oleh Profesor Syed Hussein Nas. Dan dia termenung dalam taman dia sebagai satu minggu, pasal hujung minggu dia melepaskan perasaannya di sini. Jadi sifatnya sangat ganjil. Dan dia sebut seperti berikut. Islam and the environment. Islam dengan
alam sekitar tidak dapat dipisahkan. Dia kata there is no separation in the Quran between man and nature. Manusia dengan alam sekitar tidak dapat dipisahkan. Bahkan setiap manusia dianggap dalam Islam sebagai khalifah yang mentadbirkan alam semesta ini. The Muslim world embraces the greatest of the accumulated treasures of wisdom and knowledge available to humanity. Perkataan ini tak mungkin keluar daripada mulut orang yang benci Islam. Dan sejarah dia dikeluarkan kembali. Hari ini, semalam, 2-3 hari lepas, sejarah dia tentang Islam dikeluarkan oleh pemerintah Barat. Apa tujuan? Supaya orang Eropah barangkali mengetahui raja ini bukan raja yang menjadi seperti raja biasa. Dan dengar perkataan dia. Ini menyentuh hati perasaan orang Barat, khususnya Kristen. Dia kata seperti berikut. How Christianity can learn from Islam. Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is poor, for living loss, for having loss. Apa maksudnya? Kristian telah menuju ke kehancuran. Islam menggantikan. Dia ketua agama Kristian. Dan dia memuji Kristian dalam Islam hampir dalam setiap ucapannya. Ini sangat dibenci oleh orang Eropah. Islam digambarkan sebagai ganas dan sebagainya. Tiba-tiba raja yang baru lantik memberikan kredit yang lebih. Dan ini dia mengatakan to separate man and nature, religion and science, mind and matter, has preserved a metaphysical and unified view of ourselves and our world around us. Dia ucap dalam ucapannya di Oxford. Ini cukup ganjil kepada seorang yang tinggal menjadi ketua kepada kaum Kristian. Dan dia sebut rahsia, satu rahsia besar. Moyang dia, Queen Victoria. Sebelum Queen Elizabeth, ayah George Albert. Sebelum Albert itu Raja Victoria, Queen Victoria. Dia kata Islam dengan istana Buckingham tidak asing. Sebab moyang saya diajak oleh orang Islam. Dia kata Queen Victoria, my great grandmother, diajak oleh orang Islam dalam Islam. Jadi kalau saya mempelajari Al-Quran, walaupun saya bukan Islam, kata Charles, tak pelik. Sebab moyang saya, tengok moyang saya, dia pakai pakaian macam hijab, dan pakaian sentiasa hitam. Macam tudung, seolah-olah dia Queen Victoria yang tak pernah buka rambut dia. Dan dia diajak oleh Hafiz Abdul Karim, seorang ulama India. Ulama ini katanya dapat masuk ke Buckingham Palace dengan bebas. Tidak ada siapa yang dapat menahan dia. Mengajar tentang hadis Al-Quran. Dan dialah melantik mufti pertama England. Mufti pertama ini Abdullah Quillian namanya, orang pertama yang meluk Islam di England. Dilantik oleh Raja Queen Victoria ini menjadi mufti Syekhul Islam di seluruh UK. Apakah seorang raja Kristian sanggup melantik seorang mufti? Dan ini dilakukan oleh moyang saya, kata Charles. Tak pelik kalaulah Al-Quran dikaji dalam Buckingham. Tak pelik. Sebab moyang saya pun mengkajinya. Dan masjid pertama dibina di England oleh Abdullah Quilliam ini diberi sokongan oleh moyang saya. Dia bukan Islam, tetapi dia beri sokongan masjid pertama yang dibina di England, iaitu di Liverpool. Sekarang masih ada lagi masjid ini. Sebagai simbol betapanya Islam di England dibina oleh Abdullah Quilliam. Abdullah Quilliam ini diberi sokongan oleh Queen Victoria, moyang saya, kata Charles. Tak pelik. Dan sejarah moyang saya dengan tuan guru yang mengajar kesufian ini, Sufi, Tarikat, dan mengajar Al-Quran, hafal Al-Quran. Queen Victoria hafal Al-Quran, hadis dan Sufism. Satu berita yang menggemparkan seluruh Eropah. Moyang saya Islam, dia kata. Dan ini buktinya anak dia apabila Queen Victoria telah meninggal dunia, anak dia segera membakar semua buku-buku yang dipunyai oleh Queen Victoria. Mesti ada satu sebab yang kita tak tahu. Sekarang difilmkan, Queen Victoria difilmkan oleh Hollywood. Dan tengok apakah yang difilmkan.
Difilmkan dia masih belajar dengan guru daripada India tadi, Abdul Karim. Dan masa mati dia sebut Alhamdulillah. Confirm dia Muslim. Ini difilmkan. Ini filem. Difilmkan berdasarkan pada hidup Victoria. Dan besar kemungkinan kita merasakan Queen Victoria adalah Muslim. Sebab Charles mengatakan tak heran kalau Islam dalam istana ini pernah bertapak, jadi saya ulang kembali. Ini menimbulkan kemarahan kepada orang sekolah negeri ini. Mereka tunjuk perasaan, mereka tidak perlu lagi monarki, kata. Dan tuan-tuan, inilah yang mereka mengatakan. Baru tahun lepas, cucu kepada Abdul Karim datang ke England, membawa surat-surat hubungan antara Queen Victoria dengan ayahnya, moyangnya, bernama Syekh Abdul Karim, membuktikan Queen Victoria adalah Muslim. Ini sangat bergantung kepada tokoh ini, namanya Ridwan datang ke England, membawa surat-surat hubungan di antara Queen Victoria dengan moyangnya ataupun datuknya, iaitu Abdul Karim tadi. Surat-surat menunjukkan bahawa Queen Victoria Muslim. Tetapi orang England tidak pernah terima, tak nak terima fakta ini. Mereka mengatakan ini rekaan daripada Ridwan untuk tujuan nama. Kata Ridwan, cukup, saya memberikan bukti. Tetapi dari filem ini dia sebut Alhamdulillah, ini filem Hollywood. Dan itulah, dan dikatakan ketika Queen Victoria diambang kematiannya, dia minta semua keluarganya keluar bilik. Dia bersama dengan tuan guru tadi, tuan guru Abdul Karim. Ini difilmkan dalam filem itu. Ini menggambarkan sesuatu yang kita tak tahu sebenarnya. Dan tuan-tuan, sebelum dia menjadi raja, dia ditanya, dia mengatakan apakah Prince Charles akan menjadi defender of the faith. Tidak, dia kata. Dia defender of faith. Saya tak faham bahasa Inggeris. Apa beza antara defender of the faith dengan defender of faith? Kalau saya faham, defender of the faith, dia adalah penaung kepada Kristian. Tetapi dia kata saya defender of faith, dan saya sebagai penaung kepada seluruh agama. Saya faham demikian. Especially in the light of his public activism for Islam. Maksudnya defender of faith barangkali maksud termasuk Islam. Dan itulah yang dikatakan yang sedang dibicarakan sekarang. Gambar-gambarnya dikeluarkan. Dan dia sangat rapat dengan ahli tarikat. Dia sangat tertarik dengan spiritual Sufism. Dan antara guru dia ialah orang ini, Martin Link ialah seorang yang memeluk Islam yang sangat-sangat berminat dalam bentuk Sufism. Guru tarikat, menjadi guru pada Charles. Ada buku ini. Kalau buku ini di Istihad, tuan-tuan yang belum ada, boleh baca Muhammad his life based on the earliest sources, iaitu daripada Ibn Hisham, daripada Ibn Ishaq. Yang tokoh ini tokoh yang intelektual, dia mengkaji dengan intelektual, dengan ilmiah. Dan buku ini dianggap sebagai buku dalam bahasa Inggeris tentang sirah yang terbaik. Sayang kalau kita tidak baca. Dan What is Sufism, dia juga menulis banyak, antaranya The Book of Certainty, Mekah dan sebagainya, ditulis oleh, nama Islamnya adalah Abu Bakar Sirajuddin dan nama asalnya adalah Martin Link, seorang intelektual, ulama besar. Dan dia sangat juga menjadikan Syed Hussein Nas, guru saya juga, sebagai idolanya. Sebab tradition dia banyak menulis tentang Islamic science, nature and Islam, Islam and nature, modern world, the plight of man dan sebagainya. Dan dia adalah satu tokoh intelektual hebat hari ini. Charles sangat tertarik dengan dia. Ini ada hubungan intelektual, tidak hubungan agama barangkali. Dan tokoh yang sangat terkenal, yakni Rene John, bacaan Jenon, seorang ahli falsafah terbaik Eropah hari ini yang memeluk Islam, menjadi idolanya. Charles banyak membaca tentang falsafah, tentang metaphysics dan juga tentang Sufism. Itulah yang dinyatakan oleh jurnalis sekarang. Dan Jenon ini sangat-sangat terkenal dengan konsufismnya, yang menjadi guru katanya kepada Martin Link. Dan itulah hubungannya dengan umat Islam di Eropah sangat rapat. Kita lihat bagaimanakah rapatnya dengan Yusuf Islam, Yusuf, ya, dan juga dengan tokoh-tokoh lain. Sekarang yang terkenal di England ialah
Syekh Abdul Hakim Murad ini, yang juga sebahagian daripada lingkungan ataupun daripada circle Charles. Bagaimanakah dia menjadikan intellectual Muslim ini sebagai circle dia? Inilah yang dibenci di Barat, dan kita cuba lihat apakah sikap dia. Dan tokoh-tokoh di England yang sangat terkenal dalam Islam ialah Yusuf Islam, Charles Eaton, Martin Lane, Iman Batts, dan juga Abdullah Quillen yang saya sebutkan tadi. Ini menjadi perbincangan Charles. Dia banyak menyebut nama ini dalam tulisannya. Dan tuan-tuan yang hormati, kita tak tahu apakah yang sebenar, hanya Allah tahu. Kan satu harapan kepada umat Islam. Dan dia pernah menulis seperti berikut. Dia kata, I think we need to recover the depth, the subtlety, the generosity and imagination and the respect for Muslim, the wisdom, so that the marks Islam in its great ages. Wisdom ialah hikmah. Dia sangat minat dengan wisdom, hikmah, yang kita sebut hikmah. Dan itulah yang kata-katanya. Dia selalu melawat pusat-pusat Sufism yang barangkali jarang dinyatakan sebelum ini, sekarang dikeluarkan. Dia sangat rapat dengan tokoh-tokoh Sufism di England. Gambar-gambar ini menunjukkan bahawa hubungannya dengan pemimpin Sufism, Sufi di England satu hubungan yang tertentu. Dia penaung kepada Kristian, tetapi dia nak tahu tentang apa yang berlaku dalam Islam. Dan tuan-tuan, dia melawat pusat tahfiz. Dia masuk pusat tahfiz, tengok macam manakah umat Islam belajar, hafal Al-Quran. Dan moyangnya Queen Victoria juga membaca Al-Quran. Dan apabila musim bulan puasa, umat Islam ada yang berbuka puasa di depan Buckingham Palace. Dia mengajak masuk dalam istana dia berbuka puasa sama.